Jadi ketika video ni direkod, saya rasa saya dah pun 159 hari selepas saya punya productivity journey saya mulakan, ataupun perjalanan kepada productivity saya itu hampir 5 bulan. Maksudnya dekat sini adalah saya sebenarnya merancang untuk menjadi lebih produktif. Jadi saya buatlah segala benda yang diperlukan supaya saya menjadi lebih produktif. Dan benda paling basic, benda paling asas sekali yang saya lakukan dan saya konsisten lakukan adalah yang pertama, saya buat clean up, saya bersihkan, saya buang, saya bagi pada orang benda-benda yang tidak lagi saya perlukan dalam hidup. Jadi bukan clean up lah. Pertama sekali saya remove, saya delete, saya eliminate. Maksudnya saya buang, saya sedekahkan, saya bagi orang, ataupun saya kita semula benda-benda perkara-perkara, terutama sekali yang ada dekat rumah, yang saya dah tak lagi gunakan. Dulu saya gunakan, tapi sekarang saya dah tak gunakan. Jadi saya just buang, saya tak nak tengok lagi benda tu. Sebab saya memang dah tak pakai. Saya tak nak semakkan kepala otak saya tak nak semakkan rumah saya dengan benda-benda yang saya tak lagi gunakan. Lebih baik saya bagi pada orang yang nak guna, ataupun lebih baik saya pergi hantar kepada tong-tong kita semula. Ada juga guna dia daripada saya tak gunakan. Pembaziran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya alhamdulillah sampai hari ni konsisten selepas 159 hari. Yang kedua adalah saya buat clean up. Clean up kat sini pembersihan lah. Kalau secara fizikal dia paling senang sekali, contoh saya boleh bagi adalah sapu sampah kalau dekat rumah, ataupun kita bersihkan dapur, ataupun bersihkan peti ais, ataupun vacuum satu rumah, ataupun mop lantai. Macam tu lah. Itu maksud saya. Tapi yang kedua ni adalah kesinambungan daripada yang pertama tadi. Yang pertama tu bagi saya sangat-sangat kritikal dan sangat penting. Sebab saya fikir kalau kita tak buat yang pertama, kalau kita tak buang, kalau kita tak kitar semula, kalau kita tak bagi kepada orang benda-benda perkara-perkara yang kita dah tak lagi gunakan, sama ada fizikal ke ataupun virtual, itu hanya menyemakkan kepala otak kita. Satu. Yang kedua, saya rasa lebih penting lagi, bersangkut paut dengan yang perkara nombor 2, clean up. Kalau kita bersihkan, kalau kita buat clean up hari-hari, seminggu sekali, tapi benda-benda yang tak perlu tu masih lagi ada, sebenarnya bagi saya dia tak efektif, dia tak berkesan, tidak berkesan. Sebab itulah bagi saya letakkan yang elimination, deletion, buang-buang, bagi orang kita semula ni sekali nombor 1. Kemudian yang kedua barulah saya buat sesi pembersihan ataupun clean up. Saya buat dua-dua benda ni. Saya buat yang pertama, kemudian buat yang kedua, ulang balik yang pertama, kemudian buat balik yang kedua. Macam itulah saya buat selama 159 hari ketika mana video ini direkodkan. Dan saya syukur sangat sebab sampai hari ni saya masih konsisten. Saya masih lagi istiqamah untuk buat, dan saya boleh nampak sedikit demi sedikit hasil dia. Yang paling ketara sekali yang saya nampak adalah, pertama, saya dah tak ada lagi benda yang serabut dekat rumah dekat dalam saya punya komputer. Yang kedua, saya nampak rumah saya sentiasa kemas, sentiasa bersih. Begitu juga dengan tempat kerja saya, baik di pejabat ataupun di rumah pejabat di rumah. Jadi saya nampak benda organize, benda tersusun, benda kemas, sedap mata memandang, tak serabut. Itu penting sekali lah bagi saya. Dan mungkin ada orang tanya lah, oh, kenapa kau buat benda ni semua kan? Apa bagus, apa pentingnya kan buat sini? Okey, ini adalah saya punya pendapat peribadi lah. Lain orang mungkin lain respon ataupun maklum balas yang dia terima kalau kata soalan sama dia ajukan. Cuma bagi saya, kenapa saya mulakan dan saya berada dalam perjalanan productivity ataupun productivity journey ni, sebab saya sebenarnya rasa saya tak buat sesuatu perkara tu dengan cara yang paling berkesan, paling efisien sekali.
Saya tahu saya boleh hasilkan lebih banyak result ataupun lebih banyak output daripada input yang lebih kurang sama. Tapi disebabkan saya tak produktif, disebabkan masa saya tu banyak habis dekat benda yang tak perlu buat pun, disebabkan rumah saya serabut dengan benda-benda yang saya tak perlukan lagi, semua benda tu bersangkut paut, dan semua benda tu sebenarnya contribute ataupun menyumbang kepada ketidakefisienan yang saya cakap tadi tu. Sebab itulah saya mulakan perjalanan productivity journey ni. Saya mulakan. Saya tak kisahlah apa orang kata kan, yang penting saya dapat hasil dia. Dan kalau apa yang saya buat ni berjaya dan berkesan untuk saya, why not orang dekat luar sana yang melihat video ni mulakan. Sebab bagi saya lah, semakin hari kita hidup di zaman yang moden ni, semakin hari semakin sibuk. Kita sibuk dengan banyak benda-benda perkara baru yang datang, teknologi baru yang masuk dalam telefon kita ataupun yang kita terima melalui perkakas ataupun banyaklah device ataupun peranti teknologi baru yang kita terima tiap-tiap hari. Jadi makin hari hidup kita makin sibuk. Sebab itulah kita kena ada solusi macam mana nak pastikan walau bagaimana sibuk sekalipun hidup kita, kita masih lagi efisien, kita masih lagi produktif. Kita tak rasa yang kita buang masa, kita tak rasa yang kita membazir hidup kita ni setiap saat, setiap ketika. Itu saya punya niat, itu saya punya visi kenapa saya mulakan segala-galanya ini. Dan berbalik kepada soalan tadi, kenapa saya buat benda ni semua dan apa kesan dia, apa baik, apa bagus dia saya buat benda ni semua. Macam hari ni saya boleh katakan yang dalam macam-macam benda yang saya belum lagi organize, belum lagi susun atau belum lagi bersihkan adalah, saya ingat dua tempat. Yang pertama adalah storan awan ataupun cloud storage yang company tempat saya bekerja yang saya gunakan. Dan yang kedua adalah storan awan ataupun cloud storage untuk saya punya penggunaan peribadi. Saya ada dua lah. Satu yang company bagi saya pakai, itu adalah produk daripada Microsoft, iaitu OneDrive. Dan yang kedua yang saya gunakan sendiri secara peribadi tiap-tiap hari, yang ini tak ada kaitan dengan kerja, saya gunakan cloud storage, jenama ataupun brand P-Cloud. P-Cloud. Jadi dua tempat ni yang saya masih lagi nak cari masa yang sesuai supaya saya boleh fokus dan cuba untuk buang mana yang saya tak perlukan, file-file atau folder yang saya dah tak lagi gunakan. Yang pertama. Yang kedua, saya nak pastikan benda tu dalam keadaan teratur, organize. Saya akan masukkan file-file yang dalam kategori sama, dalam folder yang sama, begitu juga dengan yang lain-lain, supaya bukan setakat saya boleh kurangkan jumlah file dan jumlah folder, tetapi juga bila mana saya nak cari sesuatu, saya senang, saya masuk saja dan saya dah tahu dah ini duduk dekat dalam file mana, ini duduk dekat dalam folder mana. Saya dah tahu dah. Saya tak buang masa, saya terus go straight pergi ke tempat tersebut. Baik OneDrive tadi untuk kerja ataupun P-Cloud untuk kegunaan peribadi saya. Saya tak buang masa. Dan setakat ni saya boleh katakan saya syukur, Alhamdulillah. Saya, walaupun benda tu memakan masa yang lama, dan sekarang pun saya ingat dah hampir 6 bulan, 159 hari, kira-kira 5 bulan. Tak lama lagi nak masuk 6 bulan. Dan saya ada rekod dekat phone perjalanan tiap-tiap hari tu, supaya saya ingatlah sekarang ni hari keberapa perjalanan productivity saya ni. Sebab banyak plan. Okey, katalah macam ni kan, saya dah settlekan benda ni semua berada dalam keadaan yang teratur, organize, dan
saya tidak lupa tiap-tiap hari untuk pastikan kalau semalam saya nampak benda tu cantik, kemas, bersih, hari ni nampak dah berabuk kan, nampak dah tak tersusun, tapi saya masih lagi secara konsisten susun balik benda tu, semuanya berada dalam keadaan yang menenangkan fikiran, tak semak dan serabut kepala otak. Tengok tiap-tiap hari saya konsisten susun balik, pastikan dalam keadaan kemas. Kalau saya terus melakukan benda tu, saya sebenarnya ada lebih banyak masa untuk fikirkan benda lain. Saya lebih kreatif untuk dapatkan idea-idea baru untuk saya buat tiap-tiap hari. Saya nak sampai ke level tu. Sekarang ni saya fikir belum lagi, sebab ada beberapa perkara lagi saya belum settle. Dan kita nak kena tahu, sebenarnya kita ini hidup, okey lah, common kebiasaannya kita ni kerja makan gaji kan. Kalau kata saya buat benda ni, saya sebenarnya bukan pakai untuk kehidupan peribadi saya saja tau. Saya pakai untuk masa yang saya peruntukkan untuk kerja-kerja di pejabat, di office. Jadi bukan setakat kesan positifnya tu memberikan kesan yang baik kepada hidup saya secara peribadi, bahkan juga memberikan nilai tambah ataupun value kepada pekerjaan saya. Saya akan kerja dengan lebih efisien, lebih produktif, lebih pantas, lebih cepat. Saya boleh keluarkan lebih banyak output. Saya boleh habiskan masa ataupun saya boleh peruntukkan masa untuk beramah mesra dengan kawan-kawan. Saya ada hubungan lebih baik dengan orang lain. Banyak benda, perkara yang boleh saya buat apabila saya pastikan yang productivity journey ataupun perjalanan productivity ini terus lancar berjalan seperti biasa tiap-tiap hari. Saya tak tahu sampai bila, tapi bagi saya sangat kritikal dan sangat penting untuk saya kekalkan. Mungkinlah satu hari nanti mungkin saya ada pembantu ke, ataupun saya ada robot ke yang boleh buat segala perkara yang saya buat ketika ini untuk pastikan saya berada dalam keadaan yang efisien, saya berada dalam keadaan yang paling produktif. Mungkin satu hari saya boleh biarkan saya punya pembantu ataupun robot-robot saya buat kerja untuk saya. Tapi sekarang ni saya kena buat sendirilah. Saya kena buat dulu dan saya kena pastikan yang saya ada track record yang baik. Saya ada SOP ataupun Standard Operating Procedure. Saya ada dokumen macam mana saya buat benda ni daripada awal. Dan lebih penting lagi, satu hari nanti kalau katalah apa yang saya buat ini berjaya ataupun tak berjaya, saya akan cuba sedaya upaya untuk rekodkan segala-galanya dan saya akan kongsikan kepada anda yang melihat. Okay, saya memang ada rancangan tu, tapi saya tak nak cerita sebab saya tak suka nak cerita plan-plan saya. Dulu mungkin lah, tapi sekarang ni saya tak mau cerita. Biarlah benda tu rahsia. Okay, biar benda tu rahsia, dan satu hari nanti sampai masa dia, korang yang tengok akan tahu dan saya akan bagi tahu ketika tu juga. Jadi itu saja yang saya boleh update, saya boleh kemas kini apa yang saya lakukan. Dan dekat pada hari ini dah setakat mana saya punya productivity journey, apa yang saya dapat setakat ni, dan saranan saya kepada siapa yang melihat, kerana bagi saya perkara itu penting. Dan saya pun percaya korang yang melihat ini pun rasa benda tu penting. Jadi kalau ada manfaat daripada video yang saya kongsikan ini, saya harap benda tu boleh membantu anda semua. Kalau tidak, tak mengapa. Ini sekadar saya punya ikhtiar ataupun usaha, kerana ini media sosial platform saya. Suka hati saya nak share apa. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye bye.